Bismillahirrahmanirrahim. Penyertaan Rasulullah SAW ketika membina Kaabah. Kaabah ialah bangunan pertama yang didirikan kerana Allah dan menjadi syiar untuk beribadat kepada Allah dan mentauhidkannya. Bukannya batu yang disembah. Ia dibina oleh bapa Nabi-Nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mengharungi perjuangan yang hebat menentang keberhalaan dan menghancurkannya, Nabi Ibrahim telah diperintahkan mendirikan Kaabah, lalu baginda menerimanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran Karim. Oleh kerana Ibrahim alaihissalam rasul yang berjuang hebat menentang syirik, menentang raja yang memerintah dunia, Raja Namrud, memerintah kerajaan Babylon ataupun Babylon, kuasa besar dunia di zaman itu, yang memperhambakan rakyat dan menyuruh rakyat dia menyembah berhala. Ibrahim dengan gagah berani menentang Raja Namrud. Dan ayah dia sendiri juga syirik, musyrik dengan Raja Namrud, terpaksa berlawan dengan ayah dia sendiri, sehingga Ibrahim dihukum bakar dalam api yang besar, api yang tak ditangguh oleh manusia, oleh makhluk. Tetapi dengan mukjizat yang diberi oleh Allah Ta'ala, Ibrahim tidak hangus dengan api yang besar itu. Ibrahim tidak cedera, dilontar dengan minjanik, iaitulah sejenis senjata berat di zaman dahulu untuk melontar batu yang besar. Ambil adaknya, kalau dilontar dengan menjanik, mati pada waktu je. Ibrahim tak mati. Bahkan selepas masuk dalam api yang besar, Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Setelah diselamatkan oleh Allah Ta'ala, Raja Namrud membuat keputusan menghala Ibrahim. Ayah Ibrahim juga membuat keputusan hala Ibrahim. Maka Ibrahim berhijrah, membawa diri dengan isterinya dan pengikut-pengikutnya yang beriman, berhijrah ke Palestin bagi memuliakan Ibrahim alaihissalam. Maka Allah melahirkan daripadanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Daripada dua puteranya, Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihissalam, dapat Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub lahirnya kaum Bani Israel, yang dilahirkan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang ramai. Kemudian anaknya Ismail diperintah, diletakkan di Makkahul Mukarramah untuk dilahirkan daripadanya Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi rasul kepada seluruh manusia. Bila Ibrahim berhijrah membawa puteranya Ismail ke Makkahul Mukarramah, Allah Ta'ala memerintah Ibrahim mendirikan Kaabah untuk menjadi kiblat kepada umat di akhir zaman, menjadi kiblat untuk sembahyang, menjadi tempat untuk menunaikan haji. Ibrahim mendirikan Kaabah. Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas Kaabah bersama Ismail yang berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau sahadialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Setelah Ibrahim selesai menunaikan kewajipan mendirikan Kaabah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Ibrahim berdoa dengan anaknya Ismail supaya Allah Ta'ala terima amalan dia mendirikan Kaabah ini. Kaabah yang telah didirikan itu mengalami kerosakan beberapa tahun sebelum dibangkitkan Nabi menjadi Rasul. Di antaranya kerana dilanda banjir. Oleh itu kabilah Quraisy
mestilah membinanya semula, kerana menghormati Kaabah dan memeliharanya adalah di antara saki-baki syariat Ibrahim alaihi salam yang masih menjadi pegangan mereka. Kaabah tetap dimuliakan oleh orang-orang Arab, khususnya Quraisy yang tinggal di Makkahul Mukarramah. Mereka memuliakan Ibrahim. Ibrahim dimuliakan oleh orang Yahudi, dimuliakan oleh orang Kristian, dimuliakan oleh orang musyrikin, termasuklah Hindu dan musyrikin yang lain. Memuliakan Ibrahim, masing-masing mengaku Ibrahim adalah menganut agama mereka. Allah Ta'ala menegaskan, ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah sekali-kali Ibrahim itu Yahudi dan Kristian. Ibrahim adalah seorang Islam, menganut agama Allah, agama yang betul. Dan Ibrahim tidak sekali-kali termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Namun semua mereka menghormati Ibrahim. Orang Yahudi panggil Ibrahim macam kita, Kristian panggil Abraham, orang Hindu panggil Brahma, dengan kepercayaan masing-masing. Walaupun kepercayaan mereka salah, yang betul hanyalah Islam saja. Oleh kerana Kaabah didirikan oleh Ibrahim AS, maka kabilah Arab sangat memuliakan Kaabah. Walaupun mereka menyembah berhala, tiba-tiba berlaku peristiwa Kaabah dilanda banjir, menyebabkan mengalami kerosakan. Kebetulannya di masa Nabi dalam keadaan usia yang muda, kaum Quraisy merancang untuk membina semula Kaabah, baiki Kaabah. Rasulullah SAW menyertai pembinaan semula Kaabah. Di masa itu Rasulullah SAW berusia 35 tahun. Masa itu Nabi SAW berumur 35 tahun. Pemuka-pemuka Quraisy bekerjasama mengangkat batu-batu bagi membina Kaabah. Rasulullah SAW memikul batu-batu bersama bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka bergotong royong, ramai-ramai pemimpin-pemimpin Quraisy, masing-masing nak dapat berkat daripada Kaabah. Termasuklah Nabi bersama dengan pak saudara Abbas bin Abdul Muttalib membina Kaabah ini. Pada satu hari sampailah masa untuk diletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya semula. Pada sampai masa nak letak Hajarul Aswad, Hajarul Aswad mengikut berbagai-bagai riwayat. Di antaranya mengatakan Hajarul Aswadnya batu daripada syurga yang dibawa oleh Nabi Adam AS untuk menjadi ingatan kepada syurga. Adam bawa, dan Allah Ta'ala memerintah Ibrahim meletakkan Hajarul Aswad dekat Kaabah itu. Bersama masa letak Hajarul Aswad, di sana berlakulah perbalahan yang hampir menumpahkan darah. Apabila masing-masing kabilah mahu mendapat kelebihan mengangkat Hajarul Aswad, dan sampai masa nak angkat Hajarul Aswad, Hajarul Aswad ni kecil, bukan besar sangat. Berebut masing-masing kabilah nak, hampir nak berperang di antara kabilah-kabilah ini, nak berebut angkat Hajarul Aswad. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk melantik seorang hakim bagi menyelesaikan masalah, iaitu dengan memilih orang yang pertama masuk ke masjid atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama masuk ke masjid ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka melihatnya, mereka semua berkata, ini dia Al-Amin yang kami redha dengan hukumannya, ini dia Muhammad. Mereka membuat keputusan dalam mesyuarat nak lantik hakim. Hakimnya ialah orang yang mula-mula sekali mari di pagi itu. Mereka tunggu, tengok siapa dia yang mula yang mula-mula datang. Setelah mereka berkumpul, Allah Ta'ala telah menyusun dengan takdirnya, dengan kekuasaannya, dengan pilihannya. Orang yang pertama masuk ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok Nabi masuk, mereka gembira, ini dia Al-Amin, orang yang paling amanah. Al-Amin, orang yang paling amanah. Ini dia Muhammad, kami redha dengan hukuman dia. Keputusannya
Rasulullah SAW memerintah mereka supaya membawa sehelai kain. Apabila sudah dihampakan kain itu, Rasulullah mengambil Hajar Aswad dan diletakkan atasnya dan menyuruh tiap-tiap kabilah memegang penjurunya masing-masing. Setelah sampai di tempatnya, Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, kemudian mereka pun menyudahkan pembinaannya. Rasulullah membuat keputusan cari sehelai kain. Cari kain besar, Nabi ambil Hajar Aswad letak dalam kain itu, pakai usung ramai-ramai. Pegang kain, usung ramai-ramai, boleh berhasil belaka, bawa Hajar Aswad. Bila sampai di tempat, Nabi ambil dengan tangan dia, letak pada Kaabah. Mereka redha dengan putusan itu. Begitulah kebijaksanaan Rasulullah SAW menyelesaikan masalah dengan cara yang diterima oleh semua pihak terlibat. Selamatlah mereka dari pertumpahan darah dengan keputusan yang diradai oleh mereka. Sehinggalah kita menyadari betapa musuh menerima kebijaksanaan Rasulullah SAW sebelum diwahyukan baginda menjadi Rasul Allah. Itulah di antara asas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya sebelum menerima amanah membawa rahmat kepada sekalian alam, dengan sifat-sifat mulia yang dilihat secara praktikal, secara amali oleh manusia sekelilingnya, supaya tiada alasan yang benar bagi mereka yang bermusuh dengannya setelah diajak kepada Islam. Allah Ta'ala buat begini supaya mereka menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana mulianya Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala. Bijaknya, pandanya, boleh menyelesaikan masalah. Bila dilantik menjadi Rasul, mereka sedar ini orangnya yang Tuhan pilih menjadi Rasul. Tuhan pilih meletakkan Hajar Aswad di tempat yang asal. Hajar Aswad ni ialah batu yang dimuliakan. Tiap-tiap orang yang tawaf disunatkan istilam. Istilam, sunat istilam, bukan wajib sunat. Sama ada kita kucuk Hajar Aswad, cium kucuk Hajar Aswad. Kalau tak boleh, isyarat dengan tangan. Isyarat dengan tangan. Ini bukan wajib, sunat. Ada orang tu kerana nak kucuk Hajar Aswad, bergocoh, bertumbuk, buat sunat, buat kerja haram, jadi dosa pula. Bukan boleh pahala, boleh dosa. Oleh kerana itu, jangan kita tebing siapa mengerjakan perkara yang haram. Cukup isyarat dengan tangan saja kalau tak boleh masuk. Kalau boleh masuk, itu lebih baik. Lebih baik kita tunggu untuk istilam Hajar Aswad, kerana batu ni mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan dia Tuhan tentukan begitu. Sayyidina Umar kata, ya Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadur wa la yanfa, laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltu. Wahai Hajar Aswad, aku tahu mu ni batu. Sayyidina Umar, batu yang tidak memberi apa-apa mudarat dan manfaat. Kalau sekiranya aku tak tengok Nabi kucuk, aku tak kucukmu, Sayyidina Umar kata. Bukan kita sembah batu, tidak. Itu ialah amalan yang dibuat oleh Nabi untuk mengambil keberkatan batu daripada syurga, bukan kerana sembah batu. Ini kita kena faham. Wallahu a'lam.